Didik TV KPM. Okey, Ya. ni dia tajuk kita, peneutralan. Okey, baik. Sebelum kita teruskan dengan tajuk peneutralan itu, Sean, suka sekiranya saya mengajak Sean dan rakan-rakan di rumah untuk mengimbas kembali apakah contoh-contoh asid dan alkali. Okey, so kita lihat dulu yang pertama, contoh asid ialah seperti asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik, bahan berasid seperti cuka. Okey, seterusnya kita lihat jus limau juga adalah contoh bahan berasid. Okey, kita lihat pula contoh-contoh alkali. Yang pertama seperti natrium hidroksida. Yang kedua kalium hidroksida. Yang ketiga air sabun. Dan yang keempat adalah serbuk penaik. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula sifat-sifat asid dan alkali. Baik, cikgu. Okey, kita lihat yang pertama sifat asid. Nilai pH asid kurang daripada 7. Asid berasa masam, asid bersifat mengakis, asid juga boleh menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Asid dia boleh bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Baik. Okey, kita lihat seterusnya sifat-sifat alkali. Alkali mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Asid berasa pahit, asid juga bersifat mengakis sekiranya alkali pekat. Okey, seterusnya alkali menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Dan alkali dia tidak bertindak balas dengan logam. Okey, boleh ingat semula sifat dan contoh asid dan alkali? Okey, barulah kita akan lihat pula skala pH yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan suatu asid ataupun alkali. Julat nilai pH adalah antara 0 hingga 14. Okey, kita lihat di situ bacaan 0 hingga 6 maksudnya bersifat asid. 7 bersifat neutral. Bacaan 8 hingga ke 14 adalah bahan beralkali. Okey. Baik, seterusnya kita lihat apakah itu peneutralan. Okey, peneutralan adalah tindak balas antara asid dengan alkali yang akan menghasilkan garam dan air. Okey, baik. Seterusnya, garam yang terbentuk semasa peneutralan tadi adalah neutral dan mempunyai nilai pH 7. Sebab neutral kan itu? Ya, betul. Okey, seterusnya semasa peneutralan asid akan hilang sifat asidnya dan alkali akan hilang sifat alkalinya. Okey. Baik. Seterusnya kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas peneutralan dinamakan sebagai kaedah pentitratan. Pentitratan. Ya. Okey. Baik. Persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan ialah seperti asid campur alkali ataupun asid bertindak balas dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. Okey, boleh ingat, Sean? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, baik. Seterusnya, asid dan alkali yang berbeza akan menghasilkan jenis garam yang berbeza. Okey, sebagai contoh kita gunakan asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida yang akan menghasilkan jenis garam natrium klorida. Okey, sekiranya kita menggunakan asid sulfurik bertindak balas dengan alkali kalium hidroksida yang akan menghasilkan garam jenis kalium sulfat. Baik, seterusnya sekiranya kita menggunakan asid nitrik bersama dengan alkali natrium hidroksida, maka ia akan menghasilkan garam natrium nitrat dan juga air. Okey, boleh faham, Sean? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, baik. Sean, kita dah ingat tadi kan antara tindak balas antara asid dengan alkali. Okey, jadi boleh tak Sean lengkapkan apakah persamaan yang berlaku ataupun persamaan perkataan tindak balas antara asid dan alkali? Okey, baik, cikgu. Saya jawab di sini, cikgu, dekat betul. form Silakan, putih ni, cikgu. Lengkapkan persamaan yang berikut. Maknanya dari tadi sebab ini adalah proses peneutralan di antara asid dan alkali. Maknanya Sean susunkan. Susunkan saja, cikgu? Ya, susunkan saja. Okey, tak apa. Yang ini kita gunakan. Yang ini asid. Asid.
bertindak balas. Bertindak balas dengan simbol alkali, apa? cikgu. Simbol apa, Sean? Kalau bertindak balas? Bertindak balas tu simbol tambah. Simbol tambah. Okey, betul. Bertindak balas dengan alkali. Alkali. Okey, kejap saya menghasilkan. Menghasilkan. Maknanya kena ada anak panah ni. Ya, simbol anak panah. Anak panah. Okey, nanti Ego saya susun balik sebab susun takut balik. tak cukup ruang Ego. Okey. Bertindak balas menjadi ataupun menghasilkan garam dan juga okey Ego, sebab tak cukup ruang Ego, saya letak dekat bawah ni boleh Ego? Boleh, tak apa. Yang penting kawan-kawan kita kat rumah dia boleh faham ya, hasil tindak balas antara asid dan juga alkali akan menghasilkan garam dan juga air. Betul ke Ego? Okey, jom kita tengok dulu jawapan. Oh. Betul tak? Okey, asid. Okey. Betul. Alkali, betul. Menghasilkan garam dan juga air. Okey. Mesti boleh ingat ya? Ya. Betul ke Ego? Betul. Yeah. Saya dapat ganjaran ke Ego? Okey, boleh. Sean pilih 1 bintang. Okey, saya nak bintang yang kecil dulu Ego sebab yang ni agak senang bagi saya lah sebenarnya Ego. Dan juga kepada rakan-rakan saya yang tengah menonton sekarang. Maknanya saya sekarang ada 1 bintang. Tahniah Sean. Terima kasih Ego. Okey Sean, seterusnya kita lihat adakah semakin sukar soalan? Okey. Okey. Jika asid sulfurik dan larutan natrium hidroksida, natrium hidroksida adalah alkali, dicampurkan, apakah jenis garam yang terhasil? Ini sebab cikgu dah terangkan tadi, dia bergantung kepada asid dan alkali yang digunakan menghasilkan garam yang tertentu kan Ibu? Ya, betul. Okey, jadi daripada kita panggil apa ni, formula kan Ibu? Persamaan perkataan. Persamaan perkataan, maknanya asid sulfurik akan bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfat. Okey, ada pilihan jawapan. Sean boleh tunjuk dekat rakan-rakan. Okey, maknanya yang ini daripada persamaan perkataan dia, Ibu. Yang ini cikgu. Natrium sulfat. So, maka inilah garam yang akan terbentuk. Ya. Okay. Dan juga selain pada garam itu akan menghasilkan air. Okey, tepat betul sekali. Okey, kita semak jawapan. Okey, betul. Betul. Asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hidroksida akan menghasilkan jenis garam natrium sulfat dan juga air. Okey, itu. Okey, baiklah cikgu. Yang ni saya dapat bintang juga ke cikgu? Mesti dapat. Okey. Kali ini saya ambil bintang berwarna hijau. Terima kasih cikgu dan Didik TV KPM.